Dan kami terus mengikuti perkembangan diaspora Malaysia di luar negara. Di Amerika Syarikat misalnya, kebanyakan pekerja dan pelajar Malaysia masih kekal di negara itu seperti yang disarankan oleh pihak kedutaan. Jadi bagi mengetahui perkembangan terkini di sana, kita terus bersama pelajar Universiti Buffalo, Muhammad Amirul Mustaqim Muhammad Solihuddin yang berada di New York. Hai. Amirul, boleh ceritakan Ya, sehingga hari hai. ini apakah perkembangan dan situasi COVID-19 di sana, terutamanya kita sedia maklum di New York antara yang paling teruk terjejas di seluruh Amerika. Ya betul. Terima kasih Laila pertamanya syukur sebab pelajar Malaysia di Buffalo, New York ni boleh dikatakan di dalam keadaan yang selamatlah, terjaga daripada segi keselamatan dan kebajikan diri tu. Dan saya nak mengucapkan terima kasihlah banyak kepada pegawai-pegawai kerajaan Malaysia yang berada di Amerika Syarikat ni, terutamanya pegawai-pegawai MARA di Washington DC dan pegawai-pegawai di Consulate General yang memang sentiasa update dengan situasi kami kat sini. Seperti yang sedia maklum, kes COVID-19 di Amerika Syarikat ni memang mencanak tinggi lah. Tapi di Buffalo ni sebenarnya kes tidaklah kritikal jika hendak dibandingkan dengan New York City, sebab di New York City tu kes sudah mencecah dalam ratusan ribu. Tapi di Buffalo ni kes hanyalah dalam 2,000 macam tu. So mungkin disebabkan komposisi penduduk tu yang kurang padat, sebab itu. Dan di New York State ni perintah berkurung tu memang sudah dilaksanakan dan keadaannya memang agak lebih kurang sama lah di Malaysia. Contohnya seperti hanya essential business ya yang dibenarkan untuk beroperasi, seperti restoran, lepas tu grocery store dan lain-lain lah yang dalam senarai essential business tu. Dan universiti juga memang sudah ditutup semenjak 20 Mac bulan lepas lagi. Dan kami student perlu jalani proses pembelajaran di atas talian lah. Dan saya tengok news macam minggu lepas memang ada penduduk di negeri lain seperti macam Michigan, Ohio, Virginia, mereka memang protes lah sebenarnya perintah berkurung ni atas sebab mahu kembali bekerja dan punca pendapatan mereka terganggu lah. Tapi di New York ni masih belum ada kes seperti itu. Kita nak tahu keadaan di Buffalo, tiada lagi protes ya yang untuk mendesak untuk membuka kembali ekonomi di sana. Tiada protes? Setakat ini belum ada protes yang di mana penduduk berkumpul beramai-ramai. Cumanya di Michigan, Ohio dan lain-lain negeri ada. Baik, tadi Amirul sebut tentang pembelajaran dalam talian. Jadi bagaimana agaknya mengadaptasikan kepada perubahan itu, dan selain itu apa lagi aktiviti Amirul dan juga pelajar lain sepanjang tempoh lockdown ini? Pembelajaran di atas talian ni memang agak awkward lah orang kata, sebab sebelum ni pergi ke uni kan untuk hadiri kuliah, tapi sekarang semua di dalam rumah. Dan di Buffalo ni sebenarnya cuaca memang tidak menentu dan memang tidak menggalakkan lah, walaupun sudah musim bunga spring dan di perakhiran April, tapi macam 2 hari lepas masih snowing dan hari ni pun hujan. So memang cuaca pun suruh duduk di rumah saja. Dan aktiviti yang buat selalunya memang yang utama sebagai student perlu hadiri kuliah lah di atas talian. Dan selain itu untuk memastikan kesihatan mental terus terjaga, memang perlu ambil inisiatif untuk keep self busy lah saya rasa. Sebab kalau macam musim winter, musim sejuk tu, orang bila terperap ni dia akan ada winter blues, macam stres, depressed sebab terperap di rumah. So kalau musim corona ni mungkin akan ada corona blues lah. So saya rasa memang penting lah untuk cari hobi bagi keep self busy, saya rasa. Ya, bercakap tentang aspek psikologi itu, Amirul, beberapa hari lagi kita akan mula menyambut bulan Ramadan ini. Kita nak tahu apa persiapan Amirul dan juga pelajar-pelajar Malaysia di lain di sana. Amalan seperti tarawih dan berbuka puasa pastinya akan menjadi sangat berbeza tahun ini kan. Jadi bagaimana persiapan Amirul dan juga pelajar lain? Adakah bekalan makanan mencukupi sebagainya? Sebenarnya Ramadan di tempat yang mana Muslim ni
kelompok yang minoriti memang tak semeriah lah macam kat Malaysia. Tapi di Buffalo ni komuniti Muslim itu memang ada, masjid, surau memang ada. So macam tahun lepas tu surau masjid memang ada menganjurkan lah buka puasa beramai-ramai, solat tarawih dan sebagainya. Tapi sebab sekarang ni perintah berkurung, saya tak rasa akan ada uh, uh, aktiviti seperti itu sebab memerlukan public gathering kan. So yang macam saya dan rakan-rakan serumah buat di sini, preparation yang saya buat setakat ni adalah macam basic lah, macam restock makanan, keperluan asas macam tu. Dan orang kata untuk keep the Ramadan spirit alive tu mungkin akan selalu keep in touch lah dengan family. Di samping mengurangkan kegusaran mereka kan, dapatlah juga sedikit untuk melepaskan rasa homesick tu. Dan esok malam Education Malaysia dekat embassy kedutaan akan menganjurkan program ceramah yang dipanggil Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Saya rasa ini langkah yang bagus lah untuk menghidupkan semangat Ramadan itu walaupun jauh daripada tanah air. Tapi kita nak tahu adakah pihak kedutaan akan juga mengamalkan penjarakan sosial di acara tersebut? Ini adalah atas talian. So macam hanya perlu layari di Facebook saya rasa. Tak perlu ada. Ya. Amirul, secara ringkas sebelum kita berpisah, saya nak tahu juga bagaimana agaknya akses untuk mendapatkan rawatan perubatan di sana sekiranya Amirul perlu menjalani ujian ataupun saringan COVID-19. Adakah mudah untuk dapat akses itu? Saya rasa perlu hubungi hospital, dan saya sebagai pelajar tajaan memang sudah ada insurans yang dah di cover, so memang tak akan ada masalah kot. Tapi kalau yang pelajar yang tidak ada insurans tu mungkin akan ada sedikit isu lah, sebab kos rawatan di Amerika Syarikat ni memang agak mahal. So baik, terima kasih untuk perkongsian itu Amirul, dan saya harapkan terbaik buat Amirul dan juga rakan-rakan di sana dalam menyambut bulan Ramadan ini.